Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. uh, Hari ni 10 Februari 2020. Sekejap je dah masuk bulan 2 untuk tahun 2020. Jadi tak ada dah cerita kereta-kereta terbang. Minta maaf sikit pasal saya memandu. Saya punya phone holder ni dia tak begitu kuat. Jadi bila jalan ada sikit berlubang, dia bergoyang sikit lah. Harap-harap boleh tengok lah, sebab yang penting saya nak sampaikan konten yang saya nak bagi tahu dalam saya punya posting Facebook. Pagi tadi saya ada tulis, dan saya minta maaf saya live lambat sikit sebab tiba-tiba dalam perjalanan tadi line internet putus. So tak boleh nak buat live, jadi kena tunggu sekejap. Dan sekarang saya dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur daripada Rawang. Hari ni cuaca agak mendung sikit. Malam semalam hujan. Saya ada dengar khabar daripada beberapa sahabat-sahabat saya di seluruh Malaysia kata hari ni memang ada hujan di beberapa tempat. Alhamdulillah, hujan ni berkah. Okay, terima kasih kepada yang menonton live. Saya nak cerita sikit. Semalam siapa yang tengok Facebook saya buat live, 2 live. Okay, semalam saya di seminar Funnel Evo. Sebab syarat dia yang pertama, masuk pagi-pagi tu dah kena buat FB live. Itu salah satu cara dia orang buat iklan lah. So saya kena ambil live tu. Dan petang semalam kita orang ada activity group memecahkan belon, tiup belon sampai pecah. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang takut tiup belon sampai pecah ni, dia ambil masa sikit. Jadi yang saya ambil semalam tu, antara orang yang tak berapa nak boleh tiup belon sampai pecah, kita orang bagi support. So itu antara aktiviti yang kita orang buat lah. Alhamdulillah, 3 tahun terakhir semenjak saya daripada Palembang balik ke KL, saya memang bertekad nak bagi macam-macam information terkini apa yang saya buat sekarang. Tapi saya rasa semenjak daripada saya ambil posting video YouTube saya yang terakhir tu tentang cita-cita tahun baru, tahun 2020. Siapa-siapa yang masih bercita-cita, tak tahu ada lagi tak cita-cita anda. Saya punya cita-cita yang paling besar, saya stand selama 3 tahun. Maksud tiap-tiap tahun ada juga saya buat cita-cita saya yang baru. Tapi cita-cita yang saya besar, sebab dia makan masa, takkan saya nak ubah tiap-tiap tahun kan. Jadi saya terpaksa tahankan cita-cita tu selama beberapa tahun. Alhamdulillah, mungkin 2020 ni usaha untuk mendapatkan cita-cita tahun 2020 ni berhasil dalam jangka masa tak berapa lama lagi. Jadi saya nak bercerita sikit apa yang berlaku, especially bila dalam tajuk FB yang saya bagi tu, saya ada tulis kata selepas 3 tahun menyimpan emas apa yang jadi. Okey, saya mula menyimpan emas ni, minat menyimpan emas ni sebenarnya daripada sekitar tahun 2013, 2012, 2013 macam tu. Tapi saya cuma mula start menyimpan, saya tak salah saya 2017, first purchase saya 2017. Apabila saya mula simpan, masa tu saya punya plan memang duit ni satu masa nanti saya akan gunakan untuk sesuatu. Tapi waktu sesuatu tu tak pasti untuk apa. Cuma disebabkan selepas 18 tahun bekerja, daripada tahun 98 sampai tahun 2016, saya ni bukan jenis orang yang suka menyimpan. Saya tak ada saving yang banyak. Duit gaji kalau saya dapat, dia memang akan habis. Duit gaji dia akan dapat, memang akan habis. Dan saving yang saya buat tu, orang kata just cukup-cukup. Dan saya pernah cakap dalam YouTube saya dulu, tips menyimpan. Anda boleh cari YouTube saya, Muhammad Arif bin Asy'ari. Dalam satu tips menyimpan yang saya bagi tahu, saya bersyukur dengan Allah satu hal, sebab sepanjang waktu saya tak ada duit, saya tak pernah diuji dengan benda-benda yang berat. Maksud saya tak perlu sampai terpaksa bergolok bergadai apa yang saya ada untuk membayar hutang saya, mencukupkan makan pakai saya. Dan itu apa yang berlaku selama tempoh saya tak pernah ada duit tu lah. In fact, masa saya nak kahwin pada tahun 2018,
Akaun saya cuma ada 2,000. Itu pun saya masih bersyukur lah, 2,000 tu masih banyak juga kan. Tapi waktu tu dalam tempoh nak kahwin cuma ada 2,000 dan keluarga perempuan minta 10,000. Tak apalah, memang layak pun, sesuai sebab nak bawa kenduri segala macam. So bayar 10,000. Saya terpaksa kumpulkan duit tu dalam tempoh 8 bulan nak cari lagi 8,000. Alhamdulillah Tuhan cukupkan. Rezeki orang nak kahwin ni seperti itulah. Tuhan janji siapa-siapa yang berkahwin akan dicukupkan rezeki. Maka selepas saya tekad nak berkahwin, cukup 10,000. Itu apa yang berlaku. So, dan selepas itu saya menyimpan emas. So, apa yang berlaku dalam tempoh saya menyimpan emas? Saya menyimpan emas secara konsisten selama 3 tahun lah. Banyaklah juga. Saya rasa kalau dia dalam bentuk duit, kalau saya simpan dalam bentuk duit, saya rasa tak sampai tahap apa yang saya ada sekarang. Jadi selepas 3 tahun saya menyimpan emas saya dengan begitu banyak, 2020 tahun pertama saya terpaksa gadaikan saya punya emas untuk kali pertama untuk satu bisnes. Masih berjalan sampai sekarang. InsyaAllah dalam tempoh beberapa bulan saya akan dapat balik pulangan. Dan itulah kali pertama saya merasa, oh macam ni rupanya gadai emas. Sebab sebelum ni saya tak pernah terfikir nak pakai atau nak jual emas tersebut. Dan dalam masa yang sama, ada seorang hamba Allah, kawan saya, dia ada menghubungi saya. Dia cakap nak tak berkolaborasi dengan dia, ada satu bisnes. Jadi saya check bisnes dia. Selepas saya pantau lebih kurang dalam 1 tahun, akhirnya saya bersetuju untuk berkolaborasi bisnes dengan dia, membuat perniagaan dengan dia. Nanti saya cerita. Anda akan tengok juga banyak FB live saya selepas dengan bisnes tu, terutama pada 29 hari bulan Februari nanti. Itulah yang berlaku. Dan duit daripada simpanan emas selama 3 tahun itulah saya gunakan untuk melaburkan dengan usaha kawan saya. So selepas 3 tahun, hari ni saya boleh cerita itulah hasil daripada simpanan saya. Dan saya kena membenarkan cakap orang bahawa menyimpan itu memang baik. Dan hari ini saya dah boleh tunjuk bahawa simpanan itu memberikan hasil kepada saya untuk saya dapat sesuatu apa yang saya nak selepas 3 tahun mencari, tengok apa nak buat. So ini saya nak bagi bukti pada anda yang berlaku pada diri saya sendiri, bahawa simpanan, kalau anda boleh bersabar, tak berenjoy banyak-banyak, tak fikir nak beli kereta-kereta mewah, anda insya-Allah boleh dapat apa yang anda buat, apa yang anda nak, dengan syarat anda memang determine atau betul-betul bersungguh mengejar apa yang anda nak. Saya tak kata sekarang saya sukses, tapi setidaknya sebahagian sukses saya daripada menyimpan, atau kejayaan saya daripada menyimpan, saya boleh acquire, beli kepemilikan bisnes orang lain. Okay, saya boleh beli. Saya pun bukan menyimpan, saya ni pun bukan simpanan yang saya belasah sampai sebulan kena simpan sampai 10,000, tak ada. Saya buat sikit-sikit. Ada duit saya simpan sikit. Ada banyak saya simpan banyak. Tapi progress yang saya buat biasa 10% lah. Tapi kalau saya memang ada duit lebih, saya akan simpan lebih. Sekarang tiba masa nak pakai selepas 3 tahun. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat sesuatu yang saya impikan. Saya nak build up bisnes saya. Walaupun saya bukan bisnes tu datang daripada saya, bukan bisnes tu idea daripada saya, tapi saya berhasil membeli bisnes orang. Dia kata dia perlukan seseorang untuk pump fund atau tembak modal, inject modal. Saya inject sedikit modal dengan simpanan emas saya tu. Dan dalam masa yang sama dia minta saya buat sesuatu untuk company dia. Bermaksud saya ada pekerjaan sampingan sekarang, side job. Maksud sekarang ni saya kerja makan gaji, dan dalam masa sama saya ada part time business yang saya boleh lakukan. So benda ni tak senang. Kalau anda nak buat, jangan harap kepada jalan mudah. Sebab saya dah mencuba bertahun-tahun lama dia. Cuma beza dia, saya kalau buat bisnes, saya ni jenis bisnes saya biasanya cheap small.
Buat hilang sampai 2016 saya tekad kalau saya nak buat, saya kena fokus sesuatu. Alhamdulillah saya fokus pada emas saya buat simpanan. Dalam masa yang sama saya pun recommend orang simpan emas. Itu sebahagian daripada bisnes saya sebagai agent public gold. Satu. Dan dengan duit yang saya dapat simpanan emas tu, saya bagi tahu sekali lagi, saya acquire atau berhasil membeli saham atau kepemilikan perniagaan kawan saya. Perniagaan kawan saya ni dia dah 4 tahun. Perniagaan ni bagus, cuma dia susah nak berkembang. Buat masa sekarang ni bukan pasal apa, pasal buat masa sekarang ni dia bekerja sendiri. Dia family, husband and wife. Dia lah tukang masak, dia lah tukang hantar barang. Jadi selepas saya tengok bisnes dia tu berkembang dengan baik, jadi akhirnya saya pun beli sedikit kepemilikan. Saya fund dia atau saya beri modal dia sedikit. Alhamdulillah sekarang kita dah jalan. Dan hari ni memang saya dalam perjalanan nak menuju berjumpa dengan dia pun ada sedikit discussion yang kita nak buat. Dan kita nak kembangkan bisnes tu ke satu level atau satu aras yang lebih baik daripada apa yang dia ada sekarang, insya-Allah. So antara sebab yang anda tengok saya pergi kursus di Funnel Evo tu, saya bukan promote Funnel Evo. Kalau anda pergi kursus dengan Funnel Evo pun bukan saya dapat apa-apa, saya tak dapat apa-apa. Saya cuma bagi tahu kebaikan. Dan insya-Allah dalam tempoh waktu terdekat, kalau interview saya lulus, saya akan join satu club yang akan ajar saya macam mana nak buat bisnes. Itu salah satu cara macam mana saya buat untuk acquire cita-cita saya lah, atau untuk mencapai cita-cita saya. So dalam masa yang sama, benda-benda ni juga saya boleh nasihatkan kepada orang-orang yang tengok, orang-orang yang akan tengok dalam posting ni. Nanti saya akan masukkan dalam Facebook saya, Muhammad Arif Asyari, boleh cari. Tapi sebahagian besar cerita pasal posting saya tu, awal saya mula dengan emas. Pasal masa tu saya nak bagi tahu dengan orang cara nak beli emas, emas apa yang anda akan dapat, dekat mana anda akan beli, macam mana nak beli, macam mana nak bayar. Itu tujuan pertama saya bila saya buat channel YouTube saya sendiri. Dan bila saya dah mula buat, saya dapat feedback. Alhamdulillah, baru-baru ni minggu lepas saya baru deliver satu emas 10 gram ke Sabah. Saya tak pernah jumpa dengan orang tu, saya tak pernah tengok muka dia. Cuma dia keep komen dengan dalam saya punya posting Facebook posting YouTube saya. Tiba masa satu hari dia hantar mesej pada saya pun tak kenal. Tiba-tiba dia nak beli, nak tunaikan cita-cita saya nak beli emas 10 gram Indonesia. Saya memang terkejut. So satu-satu benda yang saya belajar pasal bisnes, untuk anda yang tahu, begitulah bisnes. You kena build up dulu. Memang peringkat awal dia tak akan dapat apa-apa tapi insya-Allah kalau anda konsisten, akan ada orang yang anda tak kenal yang akan beli produk anda. Dan salah satu apa yang guru saya pernah ajar, dia cakap orang-orang dalam dunia ni yang jadi kaya, yang buatkan dia kaya bukan family-family. Yang buatkan dia kaya orang yang dia tak kenal, panggil strangers. Sebab apa? Orang minat nak beli barang dia tu, dia orang bagi duit pada dia. Daripada situ dia boleh kembangkan bisnes dan akhirnya dia jadi kaya. So jangan takut. Dan sebahagian daripada sahabat-sahabat saya tahu bila saya cerita, kadang-kadang dia orang ada masalah pasal kerja, terfikir nak keluar macam mana, nak dapat cari kerja lain. Saya cakap terang-terang, especially pada tahun 2020, bukan tahun 2020, semenjak daripada 2018, 2019, nak cari kerja lain ni bukan senang. Nak cari kerja lain ni bukan senang. Kalau you berada dalam satu company yang you memang tak happy, bukan senang nak cari kerja lain. Dan saya pernah nasihatkan salah seorang anak, dia rasa macam tak happy. Saya kata happy ni kena create. Sama macam saving emas yang saya buat, saya create, saya ciptakan supaya saya ada saving. So happiness atau kegembiraan atau cita-cita yang anda nak, you kena create. Tapi nak menciptakan benda-benda macam tu, dia bukan senang. Sebab saya berpegang pada prinsip, kalau dalam dunia ni benda yang nak jadi senang ni senang, orang malas akan ramai. Sebab dia tahu benda tu senang nak buat. Jadi orang akan malas lah nak usaha lah, benda ni senang je. So benda-benda macam tu dia akan berlaku. Sebab tu jalan nak menuju kesenangan ni dia bukan senang. Pasal Allah memang ciptakan jalan tu bukan ubah habit. That's why even orang-orang yang berada di Amerika,
Dia selalu cakap consistently dalam buat habit-habit yang baik atau tabiat-tabiat yang baik, you kena buat. Bukan pasal apa, pasal yang membuatkan seorang jadi kaya tu sebahagian besar adalah tabiat dia. Bukan disebabkan bukan disebabkan nasib. Usaha memang kena buat, tapi apabila usaha anda tu kena dengan habit yang betul, dia akan insya-Allah berubah. Itu sebab bukan semua orang boleh jadi kaya. Pasal ada orang dia usaha jadi kaya tapi habit dia tak betul, tabiat dia tak betul. Okey, kalau anda kenal dengan Simon Sinek kalau tak salah saya, dia pernah cerita macam ni ya. Dan guru saya pun pernah cakap benda yang sama. Perbezaan orang pergi gymnasium, you nak buat six pack atau nak build up muscle, nak keraskan otot. Sebab ada prinsip yang orang pakai, kalau tak ada result, maksud benda tu tak berfungsi. Lebih kurang macam tu. Kalau anda pergi gym nak build up anda punya muscle, six pack ke, anda nak build up anda punya muscle tangan ke, muscle kaki ke, boleh tak pergi gym satu hari? Tak boleh. So you kena consistently pergi selama setidak-tidaknya beberapa bulan untuk build up you punya muscle. Okay lah, cerita pasal gym ni mungkin semua orang tak tahu. Cara paling senang saya cakap macam ni, behavior atau tabiat, atau yang tabiat, behavior lah yang kita hari-hari buat. Gosok gigi. Boleh tak kita pergi jumpa doktor gigi 2 kali setahun tanpa gosok gigi? Agak-agak apa akan jadi dengan gigi kita? Dan apabila anda gosok gigi selama let's say lah 2 minit setiap hari, 2 kali sehari, apa akan jadi dengan gigi anda? Kenapa tak boleh buat gosok gigi tu sebulan sekali ke? Apa yang akan jadi? Apa impact dia? Disebabkan tabiat anda selama 2 minit setiap hari, 2 kali sehari, itulah yang membuatkan gigi anda kekal sihat, tak patah, tak rongak, tak sakit. Kenapa? Sebab tabiat yang anda buat selama 2 minit setiap pagi dan malam setiap hari. Kita kata hampir setiap hari lah. Kalau macam kes saya ni, ada hari-hari kadang tak sempat, tak gosok gigi ke. Right? Dulu especially masa kalau saya buat training wataniah, kalau especially masa kena pergi perang, itu memang mana ada masa kadang nak gosok gigi kan, mandi pun tidak. Itu masa saya training askar dululah. So itu adalah benda atau perkara-perkara yang perkara-perkara yang Cik Syukur keren pak. Saya belajar dengan Pandai Libo, dia suka buat FB Live. Terima kasih Cik Syukur pasal menonton. Tapi sambung balik, itulah benda-benda yang saya bagi tahu. So kalau anda nak kejar cita-cita anda, 3 tahun pengalaman saya menyimpan emas tu salah satu cita-cita yang paling mudah lah saya nak cerita dengan anda. Sebab akhirnya saya ada duit simpanan, saya boleh beli bisnes orang. Jadi satu sisi saya tak pening dah nak mikir bisnes apa aku nak buat kan. So itu salah satu cara. Memang itu pun salah satu benda yang saya selalu belajar dalam ilmu bisnes. Ilmu bisnes ni senang cakap, kalau anda nak buat bisnes, nombor satu anda memang kena start menyimpan. Sebab apa? Walaupun cikgu saya pernah mengajar, salah satu sifu saya, dia pernah cakap sebenarnya menyimpan tak boleh buat anda jadi kaya. Saya setuju. Tapi dia juga cakap simpanan anda buat adalah peringkat pertama ni sebenarnya untuk memastikan anda ada habit menyimpan. Sebab kalau anda tak ada habit menyimpan, apa yang akan berlaku, dia akan jadi macam ni. Kalau anda tak boleh menyimpan RM1,000 pun habis. Kalau habit anda memang spending, anda ada RM50,000 sebulan pun, anda akan spending. Maksud anda akan belanjakan juga duit tu. So menyimpan tak ada kena-mengena dengan berapa banyak duit anda ada. Sebab memang ada sebahagian orang, dia bersifat macam mana dia bersifat, tunggulah aku ada duit, aku nak menyimpan. Bukan kata tak boleh, tapi anda akan macam tu je lah. So keadaan dia macam tu lah. So anda kalau katakan nak menyimpan, mulalah menyimpan. Tak boleh RM100,
buatlah RM50 pun. Tak boleh RM50, RM10 pun. Tak boleh, biarlah RM1 sehari pun, RM1 sebulan pun. Sebab bukan nilai itu yang jadi isu. Habit anda itu yang akan menentukan anda akan terus-terus menyimpan. Right? Selepas 3 tahun saya berusaha untuk menyimpan, habit tu berlaku, alhamdulillah. Sekarang tiba masa saya kena spending. Apabila anda ada duit, baru anda boleh spending. Ini sifu emas saya, Cik Cupu Hashim yang ajar. Apabila anda ada duit, anda boleh spending. Tapi kalau anda tak ada duit, anda tak boleh nak spending. So, salah satu sebab saya pernah cakap dengan sahabat-sahabat saya tentang kekayaan, yang orang pernah tanya, saya sebenarnya tak berapa suka sangat nak pakai perkataan kaya. Pasal saya pun tak tahu, ini pun mental block juga ni, masalah mental block. Macam seolah-olah jadi kaya ni macam orang tu fikir duit je. Tak juga, dia macam ni. Jadi kaya ni sebenarnya pilihan. Pilihan tu maksud macam mana? Okey, kita jangan ceritalah kalau anda ada duit, anda boleh bermewah-mewah. Tu memang betul, boleh beli rumah besar. Tapi fikirkan macam ni kalau anda ada duit, let's say anda ada simpanan, anda ada bisnes, katakanlah pendapatan anda RM10,000 sebulan. Kalau anda kecil pun tak apalah, kita anggaplah orang-orang yang bekerja bawah saya ni, saya tahu saya tak boleh nak kontrol gaji mereka kecil, dalam 1,100 as a gaji minimum. Bila anda boleh menyimpan, kalau anda buat bisnes, anda pun akan susah nak spending benda yang mengarut-ngarut lah, pasal anda nak membesarkan bisnes. Right? So itu sebenarnya habit menyimpan. Bila anda biasa boleh menyimpan untuk diri sendiri, anda juga boleh menyimpan untuk bisnes anda. Bila anda buat bisnes, duit yang anda akan dapat tu anda akan simpankan juga, sebab habit anda menyimpan. So anda cuma akan fikirkan benda-benda yang baik, benda-benda yang penting saja untuk anda spending. Dan kemudian anda kena ingat satu hal, macam saya cakap, tak apalah saya sebutlah juga walaupun saya tak percaya. Kaya ni pilihan. Pilihan dia macam ni. Nombor satu, nak jadi kaya tu sendiri anda pun kena pilih. So saya nak jadi kaya, anda kena pilih. Tapi masalah dia, orang ada banyak mental block. Dia tak percaya dia boleh jadi kaya. Sebab apa saya cakap macam ni? Bagi saya cakap macam ni, kaya ni dia wujud dalam dunia, tapi tak ramai orang tahu jalan nak pergi dekat sana. Okay? Dia tak tahu, ramai orang tak tahu jalan pergi sana. Sebab apa? Sebab anda daripada kecil, anda tak pernah diajar pasal benda-benda macam ni. Saya pun daripada kecil tak pernah diajar pasal benda-benda macam ni. Cuma keinginan saya nak tahu, jadi saya explore. Jadi sekarang saya faham jalan dia tu anda takkan jumpa dalam hidup anda. Anda kena pergi cari. Sebab kalau anda sekarang bekerja, mak bapak anda bekerja, ini apa yang sifu saya cakap, sebab anda daripada kecil diajar bahawa satu-satunya cara nak dapat duit adalah dengan cara bekerja, makan gaji. Jadi anda tengok mak anda kerja, makan gaji, bapak anda bangun kerja, makan gaji, family anda, adik-beradik bangun pagi-pagi pergi mana kerja pasal nak cari rezeki. Bukan salah, jangan salah faham. Saya bukan kata kerja tu salah. Tapi kalau anda ada keinginan nak kaya, bertanya kenapa susah. Sebab jalan yang anda tengok setiap hari apabila anda bangun daripada tidur adalah orang-orang yang kerja makan gaji. Jadi secara tak langsung dia akan masuk dalam fikiran anda. Dia akan masuk dalam fikiran anda tu, oh, nak dapat duit dengan cara makan gaji. Sebab kalau anda dibesarkan dalam kehidupan yang di mana mungkin family anda ada bisnes, right, yang hidup dia betul-betul, saya boleh katakan agak mewah lah, anda akan merasakan bahawa, oh, cara nak dapatkan duit adalah dengan cara bisnes. Memang betul pun, cara nak dapat duit yang paling banyak sebenarnya dengan bisnes. Walaupun ada risiko-risiko dia lah. Kerja pun ada risiko dia, sebab anda dapat pendapatan yang tetap. Tapi risiko dia, kalau company-company yang tutup, saya tak kisahlah kalau sebut. Macam contoh, sahabat saya ada kerja dekat Utusan Malaysia. So sekarang kita dah tak ada Utusan Malaysia. Selepas 80 tahun Utusan Malaysia hidup, hari ni Utusan Malaysia dah tak ada dalam pasaran. Pasal berhutang, tak ada duit. Apa yang berlaku dalam utusan tu, saya tak tahulah. Okay, tapi itu salah satu contoh bila kita kerja. Dan apabila kita bekerja, pendapatan kita tergantung pada satu tempat, right? Jadi kalau katakan berlaku contoh-contoh kes macam company ditutup, so the next apa kita nak buat? Macam saya cakap, saya ada pengalaman berpuluh tahun bekerja, pun bukan bermaksud orang nak saya punya pengalaman. Okay, niche atau kawasan yang saya ada untuk pengalaman saya ni pun bukan semua orang rasa, oh, sesuai. Tak ada. Okay,
Sebab dengan ekonomi yang sangat lembab sekarang ni, yang menyebabkan harga emas naik, apa yang berlaku adalah value duit dah jadi kurang. Okay, value duit dah jadi kurang. Okay, so satu lagi yang saya nak pesan tentang pilihan menjadi kaya. Tu tadi saya dah pesan pilihan menjadi kaya kan. Okay, apabila anda jadi kaya, anda boleh pilih anda nak rumah besar atau anda nak rumah kecil. Apabila anda jadi kaya, anda boleh pilih nak sekolahkan anak anda di mana. Apabila anda jadi kaya, anda boleh pilih kenderaan apa anda nak pakai. Apabila anda jadi kaya, anda boleh pilih hospital mana anda nak masuk. Right? So kaya is about choice. Anda boleh memilih, dan kuasa memilih anda tu besar. Okay. So jadi kaya bukan bermaksud kita nak sombong. Tak. Jadi kaya ni supaya kita boleh hidup dalam peraturan yang kita nak. Ada setengah peraturan yang kita ada dalam hidup kita sekarang ni, kita tak nak. Sebab apa? Sebab dia mengongkong kita punya pergerakan. Jadi kalau anda merasakan bahawa anda nak jadi kaya, anda kena pilih. Pilihan tu macam mana? Pilihan tu anda kena buat sendiri. Sebab sesuatu yang saya pasti tahu selepas 3 tahun bergelumang mencuba cari jalan keluar tentang penghasilan yang saya buat, saya belajar dengan banyak guru, dan saya memang habiskan bukan sikit-sikit duit, puluh ribu untuk cari apa yang saya nak dalam bisnes. Dan kebanyakan benda yang saya jumpa dalam bisnes ni pun saya kena admit bahawa benda-benda tu adalah benda-benda yang saya tak pernah jumpa walaupun saya dah hidup 40 tahun. Saya tak pernah jumpa. Oh, rupanya benda macam ni. So that is why, sebab itu kenapa kebanyakan bisnes orang gagal, atau percubaan orang menjadi kaya tu gagal. Pasal bila dia buat bisnes ni dia basic. Memang betul jual beli barang, tapi ada seni-seni dia. Seni-seni tu yang nak kena pergi belajar. Alright. Dan saya suka gunakan perumpamaan macam ni. Kalau anda nak belajar bahasa Cina, anda kena cari orang yang pandai cakap Cina. Kalau anda nak belajar bahasa Tamil, anda kena pandai belajar orang yang bahasa Tamil. Kalau anda nak belajar bahasa Jepun, anda kena pergi cari orang yang pandai bahasa Jepun. Kalau anda nak banyak duit, anda kena cari orang yang pandai buat duit. Masalah dengan kita ni, termasuk dengan saya, peringkat awal saya nak buat bisnes, saya berharap saya tak perlu spend duit. Salah. Bisnes memang kena spend duit. Tak ada duit, bukan kata tak boleh, boleh, ada cara-cara dia. Cuma pesan daripada cikgu saya satu, duit ni dia cuma satu medium. Okey, dia cuma satu medium. Dia macam kenderaan. Okey, kalau kita macam saya daripada Rawang nak ke Kuala Lumpur, boleh jalan kaki. Tapi berapa jam saya nak sampai? Lama kan? So medium, gunakan duit. Bayar teksi ke? Kalau anda ada kenderaan, kena bayar duit minyak. Dia mempercepatkan perjalanan anda. So duit adalah satu medium untuk mempercepatkan proses untuk anda menjadi kaya, kalau dipakai dengan baik. So itu adalah pesan yang saya nak bagi tahu dengan anda yang menonton live FB saya. Ini kali pertama. Ini bukan kali pertama saya buat, tapi kali pertama saya bercakap dalam FB live. Sebab sebelum ni saya cakap dalam rakaman, kemudian saya upload ke YouTube. So hari ni saya bercakap live. Kalau orang tengok lah. Hari ni baru ada 3 orang yang tengok, tak apalah. Cikgu saya cakap buat je. Dan pesan cikgu saya is very good. Dia kata, jangan takut buat video. Sampah bagi kita, emas bagi orang lain. Dia ambil perumpamaan contoh cara nak masak telur kicap. Bagi orang-orang perempuan masak telur kicap ni, alah, petik jari. Tapi orang macam saya yang tak tahu masak, katanya makan telur kicap, YouTube tu lah yang saya buka. So sampah bagi kita, emas bagi orang lain. Waktu semalam bila saya duduk dalam kursus Final Evo, kita orang disuruh buka satu channel, cuba cari channel cara-cara melipat baju. Saya buka satu channel tu, saya tak tengok, saya tak ingat apa tajuk dia, tapi dia punya view 25 juta. Lipat baju je pun 25 juta. Gila. Orang pergi tengok video cuma lipat baju. Bagi kita ada. Kalau macam saya, tak maaf cakap lah, sepanjang masa saya ni bujang. Jadi kalau macam saya ni, saya tak lipat baju. Baju semua selonggok dalam bakul je. Tiba nak pakai baru kita cari, baru kita gosok.
Tapi ada orang dia nak keluar, aku nak belajar cara lipat baju, semudah-mudah benda. So that's how orang create content, daripada semudah-mudah content. Saya sebenarnya nak buat video ni banyak-banyak kali, tapi itulah manusia ni kan, dia kadang benda negatif tu banyak. Dan saya harap bermula daripada sekarang saya boleh start buat video dan bagi content lebih banyak, especially pengalaman-pengalaman saya. Saya memang nak bagi banyak sebab InsyaAllah lah, saya tengok kawan-kawan saya ni pun, saya sendiri pun ada banyak masalah, dan kawan-kawan saya banyak masalah. Kita boleh sharing. Okay, mungkin pengalaman anda tu tak berguna bagi anda, mungkin berguna bagi orang lain, orang lain boleh pakai. So sikit pengalaman daripada saya adalah tentang macam mana saya menyimpan emas, dan akhirnya saya boleh beli bisnes orang, yang bisnes tu membangun baik, Alhamdulillah. Cuma tak boleh nak expand buat masa sekarang ni pasal tak cukup kaki dan tangan. So dengan kepakaran yang saya ada, sahabat saya minta tolong, saya nak kembangkan bisnes ni, minta tolong saya nak kembangkan bisnes ni, kita kena buat sesuatu. Alhamdulillah. So saya inject saya punya modal, dan insyaAllah kita dah mula bergerak daripada sekarang. Result saya tak boleh nak bagi tahu sekarang. Result ni sama macam baru nak masuk gym, belum ketul-ketul lagi. Dan satu masa nanti apabila saya punya bisnes dah keluar ketul-ketul, macam masuk dekat dalam gym, InsyaAllah saya akan share dengan anda apa yang saya buat. Okey, pesan saya, apa yang saya bagi ni cuma satu bentuk panduan saja, satu bentuk guide saja. Sebab pengalaman saya 3 tahun saya pergi belajar dengan macam-macam guru, memang diorang ada pengalaman, tapi kena ingat, obstacle kita tak sama. Obstacle kita tak sama. Kena faham tu maksud. Contoh, katakan anda belajar buat tentang digital marketing. Saya dah 2 kali menghabiskan kursus tentang digital marketing. Apa yang saya boleh bagi tahu adalah perkara berikut. Digital marketing, konsep, pengalaman, belajar semua sama. Macam mana nak buat website, macam mana nak buat FB Ads, macam mana nak buat Google Ads, macam mana nak gunakan Instagram. Tapi anda kena ingat, follower anda dan pengalaman bisnes anda berbeza di antara satu sama lain. So apabila anda pergi belajar sekalipun, dia cuma akan bagi guide, tapi pergilah belajar. Sebab setidak-tidaknya anda ada banyak benda yang anda boleh belajar, dan guide itu anda boleh gunakan. It doesn't mean result dia akan sama. Kalau anda belajar dengan orang yang buat 100 juta sebulan, belum tentu anda boleh buat 100 juta sebulan. Tapi anda kena pergi belajar. Belajarlah. Ilmu tu yang paling penting untuk menjadikan anda kaya. Dan ilmu live Facebook ni lah yang menjadikan saya mula nak buat. Saya cuba nak buat, dan baru saya realise something, bahawa bagi konten ni tak kisahlah. Nanti live Facebook ni saya akan upload ke dalam channel YouTube saya. Anda boleh tengok lah nanti, tak ada masalah. So begitulah keadaan dia. Dan inilah hasil selepas menyimpan emas selama 3 tahun. Dan saya dalam proses nak menuju ke tempat meeting saya. Saya sharing dengan anda. Minta maaf kalau sharing saya ni apa orang kata, tonggang terbalik, upside down. Sebab saya sebenarnya tak prepare pun. Saya cuma rasa nak buat je. Berdasarkan pengalaman saya cerita je. Ini dalam salah satu cara. Ini pun salah satu cara anda nak melatih diri kalau nak bercakap depan orang. Sebab kalau bercakap dengan depan orang tu sebenarnya lebih susah. Cakap dengan live Facebook ni pun sebenarnya susah. Tak tahulah komen apa yang keluar kan, apa benda lah buat ni. Saya tengok ramai juga orang buat live Facebook. Ini baru first time saya nak cuba buat. Saya bercakap depan anda, dan itulah apa yang saya nak sampaikan. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan lagi konten-konten pengalaman-pengalaman saya. Saya dah nak hampir sampai ke Pertama Kompleks. Semoga kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Semoga kandungan dalam Facebook saya ni memberi manfaat kepada anda yang menonton. Kalau tak banyak, sikit pun tak apa. So mulalah dengan menyimpan. Selepas menyimpan, fikirkanlah apa nak buat. Gunakan duit nak menyimpan tu untuk belajar. Selepas belajar, simpan lagi untuk buat investment. Dia memang makan masa, sebab dia adalah proses. Macam anda masuk gym nak menguatkan otot, macam saya cakap tadi, itulah proses nak membina perniagaan. Itulah proses nak membina anda punya kekayaan.
anda kena ada habit-habit yang betul, tabiat-tabiat yang betul untuk menjadikan anda kaya. Sebahagian besar, saya pesan sekali lagi, sebahagian besar orang yang tak boleh jadi kaya bukan kerana dia tak usaha sungguh-sungguh, ada masa tabiat tak betul. Okay, trik dalam bisnes ni banyak lah. Dia semua macam pergi belajar. Macam saya belajar pasal saya, background saya adalah sains. Saya belajar tentang proses getah. Tapi bila saya kerja, saya kena ambil tahu accounting, saya kena ambil tahu pasal HR, saya kena ambil tahu pasal macam mana nak menguruskan perniagaan. Benda-benda tu bukan tak diajar dengan begitu detail dekat dalam sekolah saya dulu, universiti saya dulu. So saya kena pergi belajar. So belajar tak boleh berhenti. Right? So itu sedikit tips daripada saya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, insya-Allah. Kalau ada saya kena buat dan saya tekadkan buat. Anda akan jumpa saya lebih banyak dalam live Facebook lepas ni. Saya akan pergi direct sebab saya dah pergi banyak sangat kursus. Saya rasa it's time untuk saya sharing dengan anda semualah. Kalau anda nak membandingkan saya atau nak mengejek, alah dia pun tak ada apa-apa. Memang saya pun tak ada apa-apa. Dan saya pun bagi anda ni pun, apa-apa yang saya bagi ni pun saya bagi free je apa yang saya belajar. Bukan saya dapat apa pun. Saya bukan minta pulangan apa-apa. Saya lebih nak melatih kepada orang kata personal development saya tentang bercakap dengan orang, bercakap depan kamera. Kot lah, mana tahu rezeki satu hari Tuhan nak bagi, satu hari saya boleh jadi apa orang kata keluar TV, orang interview. Saya ada pengalaman nak bercakap. Okey, baik sahabat-sahabat Facebook sekalian, insya-Allah semoga apa yang saya bercakap sepanjang berapa lama ni, lama juga hampir setengah jam ni, boleh memberi satu inspirasi kepada anda. InsyaAllah saya akan siapkan kali ni ke depannya, selepas saya balik nanti saya akan siapkan konten-konten. Kita akan go berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya belajar. Kalau anda nak belajar sesuatu, anda bolehlah tanya dengan saya, tapi berdasarkan pengalaman je lah. Saya bukan ada apa-apa buat masa sekarang. Tiba nanti kalau bisnes saya nak berkembang, nanti kita boleh sharing. Salah satu pesan daripada guru saya, dia kata dalam silaturahim ada rezeki. Memang betul. Semalam bila balik daripada Fadal Livo, adalah 2-3 orang yang datang jumpa, minta nombor telefon, kita sharing. Tak ada apa pun, dia networking saja. Tak tahu bila masa kita boleh buat bisnes, tapi insya-Allah mungkin satu hari disebabkan networking itulah akan ada rezeki yang sampai. Mungkin dia perlukan bantuan saya atau mungkin saya perlukan bantuan dia. So sahabat-sahabat sekalian, sambungkanlah silaturahim. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, banyak-banyakkan juga bagi sedekah. Okey, kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.